Diam sudah. Tuan-tuan dah cakap banyak. Tengok apa yang pada zahirnya saja. Orang yang pada tengok dapat. Bukan tak tunjuk kan? Ya. Saya tengok. Ni jodoh tak panjang kan dia. Bukan maksud macam tu dah. Tengok sekadar zahir melambangkan fizikal yang lain. Saya tengok dia biar berada di oh tu bukan dia dah. Bukan dia. Tapi kalau di luar pada tu tak salah dah dia tengok sangat tengok. Ikut yang tak tu. Duk time tu, duk tunggu orang belikan. Seorang tengok duk tunggu buat apa? Kan? Hang buat hang sudah telah lah buat lain. Ada tengok orang ni tebal, orang ni nipis, orang ni kurus, orang ni gemuk. Kau. Ya, dosa mata. Sebab itulah pandangan yang macam itu. Nabi SAW suruh kita kerak berwuduk. Kerak berwuduk pasal apa? Pasal nak jaga bagaimana ada setengah orang bila dia tengok dia cakap. Dia betul tidak ada mata turun ke mulut. Kan? Bukan dia kata lagi. Daripada mata turun ke mulut. Kalau tengok saja satu hal lah. Bila tengok tu mulut bukan. Sikitlah. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi bila dia tengok pula benda yang tengah-tengah orang ramai ni, bukan niat nak cari glamour, bukan nak cari muka, ada ruang yang dia boleh buat macam mana membolehkan dia dapat kepujian daripada Allah. Tengah-tengah orang ramai kalau apa semua, tak apa, mai saya tolong, tak mana saya boleh saya tolong. Orang tengah kalau berkata menggunakan pertolongan orang, dia mai offer diri nak tolong benda yang susah kan tak boleh buat. Tu perasaan bagus tu. Faham tak? Hak benda yang tengah gaduh-gaduh patutnya hampa tu dia lah. Kan? Aku kata hampa jangan apa buat juga, duk ada betiak ke orang. Orang buat kerja penat dah. Bila penat dah tak jadi, maka orang akan marah. Makin naik kan makin turun. Makin naik kan makin turun perangai orang ni. Muru'ah tu. Bila orang marah makin turun lah. Tapi kalau tengah-tengah tak apa, saya cuba tolong selesai. Kita tengok dia datang mana kita boleh tolong. Buat apa ke masalah apa tu? Alhamdulillah selesai masalah. Masa tu saham yang tinggi. Saham yang tinggi. Maksudnya cerita bagi inilah orang yang ada maruah tinggi. Bukan masa tengah-tengah kalau kita ambil kesempatan. Ramai juga jenis tu pun. Tengah-tengah kalau ambil kesempatan. Macam bentuk macam mana tak tahulah. Itu sekadar sebentar saja. Dan alhamdulillah. Tamir ni kita sebut terakhir. Bangsa Melayu lebih banyak bermuru'ah. Ada Al-Quran. Bangsa Melayu lebih banyak muru'ah daripada setengah bangsa yang lain. Buktinya, mereka memuliakan orang dagang yang datang ke negeri mereka, terutamanya penduduk Hijaz, walaupun tidak dibalas dengan ucapan terima kasih. Maknanya pedagang-pedagang Arab mai ke negara kita mai pada masa tu berdagang dalam masa sama sedang wilayah berdakwah. Layan tu bagus. Sedia. Sampailah orang kata kita, negara kita, raja kita boleh memeluk Islam. Tu benda bagus tu. Kan? Yang tu boleh dipuji, bagus. Tapi kalau tengok balik berapa ramai yang duduk dalam pusat serentik, susah hati. Yang tu kita tak mau sebut, hati kita tak sebut. Baik, habis. Allahu Akbar. Mereka tidak banyak menipu. Mereka tu siapa? Pedagang Hijaz. Tak apa, kita baca dulu. Mereka tidak banyak menipu dan menghilangkan air muka dengan cara meminta. Berlainan dengan setengah bangsa lain. Kemukaan ini lain daripada wajah. Kalimah ada guna wajah dari bahasa Arab yang bererti habuan dan pangkat. Tidak sama dengan maksud kemukaan. Ini lawan dia. Tadi disebut muru'ah, kemukaan. Lawan dia apa dia? Wajah, iaitu habuan dan pangkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak sama dengan kemukaan apa sebenarnya.
Maka dengan demikian tertolaklah bangkangan sesetengah pihak berkenaan dengan tafsiran hamba tentang muru'ah itu. Hamba ni maksudnya pengarang ni lah, dia guna bahasa hamba ni. Nah, pengarang tu. Dia yang huraikan tu. Maka demikian tertolaklah bangkangan sesetengah pihak berkenaan tafsiran hamba tentang muru'ah itu dengan kemukaan, sedangkan mereka berkata muru'ah itu terjemahan daripada bahasa Arab daripada kalimah wajah. Oh, kan wajah kan? Wajah. Faham tak? Kalimah wajah. Wajah ke bahasa Arab? Ha, wajah bahasa Arab kan ini wajah tu wajhiyah. Oh, pandainya orang Farsi, hebat-hebatnya. Aku hadapkan mukaku lillazi fataras samawati wal ard, bagi Tuhan yang mencipta sekalian alam hidup dalam langit dan bumi ni. Tu wajah tu. Bila kita ubah sikit wajah tu maksud dia bukan bermaksud wajah, tapi orang yang tak ada muka malu. Nah, abang betul lah. Ada peluang, dia cari peluang, cari habuan, cari kedudukan, cari pangkat. Ni masa tengah ni tengah bagus lah ni. Tak apalah, tak kata lah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalimah yang wajah ni bukan berarti wajah lah. Kalau ikut bincang kalimah tadi, kita bincang kalimah Arabnya muru'ah tu kalau kita sebut senang faham maruah kan, dia punya harga diri. Tapi pengarang ini menterjemahkan dalam bentuk kemukaan. Nampak? Jadi hampir sama dia punya maksud dan makna tu. Adapun tafsiran hamba muru'ah itu dengan kemanusiaan, artinya seseorang itu sebagai manusia yang sempurna adalah lebih nyata, terlebih nyata kerana keadaan manusia yang sempurna itu bersifat dengan segala perkara yang tersebut pada makna maruah itu. Saya ulang balik. Jadi cerita dia gini apa? Pertamanya tafsiran itu dalam bentuk orang kata akhlak. Sekarang ni tafsiran ni dalam bentuk apa? Dalam bentuk kemanusiaan. Muru'ah itu dengan kemanusiaan, artinya keadaan seorang itu sebagai manusia yang sempurna terlebih nyata kerana keadaan seorang yang sempurna itu bersifat dengan segala perkara yang tersebut pada makna muru'ah. Jadi kan awal-awal tadi dia menterjemahkan muru'ah dengan dua. Satu bermakna kemuliaan. Ingat tak tadi mula-mula tadi kita bincang tu? Yang keduanya kesempurnaan. Kemuliaan akhlak yang dipuji oleh syarak pada syarak. Kemuliaan, kalau orang tak kerti hukum syarak pun, tak kerti akhlak yang mulia, tengok perangai dia buat tu, dia ni nampak perangai dia tak cacat di sisi mata manusia. Macam tu maksud dia. Mudah-mudahan apa saya cerita ni betul kena pada gayanya. Yang akhirnya dia kata Allah jua yang lebih mengetahui. Tak apa, saya bercadang tadi nak berhenti 10.30 sebab nak kena pergi tugas di Teluk Medan. Setakat mana ada masa yang ada, kita bincang lah. InsyaAllah. Allahumma akbar Allah. Baik. Jadi perbincangan kita tadi iaitu segala sifat-sifat Rasul dan sifat-sifat Allah terkandung dalam kalimah apa ni? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan sebut Madur Rasulullah, kalau Muhammad salah. Anna Muhammadar Rasulullah. Okey, habis. Dia pun ada mengaji apa bahasa Arab. Isukanlah bahasa Arab. Baik. Kalimah pertama berdasarkan orang kata kesimpulan yang ada tadi, kalimah yang pertama la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tak apalah terjemahlah betul pun. Ini dia nak kurang dalam ni. Kena pelan-pelan sikit supaya apa bagi tangkap dalam.
adalah memberi faedah kepada iqrar. Faham tak iqrar? Janji. Janji ditepati. Janji ditepati. Betul. Janji wajib ditepati. Saya bukan cerita dua. Cerita kita mengaji Di kawin. siapa yang ucap 2 kalimah syahadah Janji mesti. dengan rela dia sebut, dengan ikhlas dia sebut, maka dia sudah berjanji dengan Allah untuk menerima segala taklif bebanan syarak untuk diamalkan sehingga akhir hayat. Okey, faham tak? Sebab tu bermula dalam tadi kan, kita baca tadi wajah tu wajah dia ni tadi. Ni inna salati wa nusuki, itu janji yang tak boleh kita kena tak boleh lupa, kena ingat sampai akhir mati. Baik. Sebab apa? Siapa yang mengaji tauhid, faham kalimah Allah, la ilallah ni senang cerita, tak banyak kita banyakkan. Sebab dia tahu kewajipan dia sebagai seorang hamba Allah. Tak masalahnya dia tak mengaji, itu yang payahnya. Okey, tengok. Dia kata apa di sini? Memberi faedah kepada iqrar dengan menafikan ketuhanan selain daripada Allah Ta'ala. Okay, pertama iqrar. Apa itu iqrar? Kan untuk memenuhi syarat syahadah tu kan tadi, dia mesti ada iqrar bil lisan, tasdiq bil qalbi, wal amal bil arkan, atau wal amal bil jawarih. Wal amalu bil arkan itu beramal dengan segala rukun Islam. Siapa yang buat rukun Islam secara zahir, bayang, puasa, zakat, haji, mengucap, itulah orang Islam. Pada Allah zahirnya. Hak tasdiq bil qalbi, Allah Taala saja Maha mengetahui. Dia sebut dengan lidah, itu adalah satu petanda mula untuk dia memulakan hidup sebagai seorang Islam. Baik. Bila disebut la ilaha illallah, dia iqrar mengaku dengan menafikan ketuhanan. Menafikan ketuhanan selain daripada Allah, maknanya dia nafi Tuhan yang ada selain daripada Allah. Maknanya sekarang ni yang dia ngaku hanyalah Allah. Hak lain semua dia nafi dan menyabitkannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia tolak semua Tuhan, dia terima Allah, tu yang dia panggil nafi isbat. Nafi tolak semua Tuhan, yang terimanya selain, yang terimanya adalah Allah. Sebab tu dia lapis awal dah, menafikan ketuhanan selain Allah, selain daripada Allah. Dia lapis awal dah. Kita tolak tu tolak hak tak tolak Allah Taala saja dalam kalimah la ilaha illallah ni. Dan kita sabit dengan kalimah Allah, iaitu hanya Allah Ta'ala sahaja yang ada, yang berhak disembah. Minyak kita masuk. Allah. Dan hakikat Tuhan itu ialah, main kalimah hakikat ni saya. Dan hakikat Tuhan itu ialah yang disembah dengan sebenarnya. Dia sebut kata hakikat Tuhan. Tuhan mana satu? Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya. Dan pastinya Ia Ta'ala. Kenapa dia kata Ia Ta'ala? Ia bersifat dengan segala sifat ketinggian dan kesempurnaan. Syarat nak jadi Tuhan yang berhak disembah, mesti ada sifat Ta'ala yang mempunyai segala sifat kesempurnaan dan ketinggian, yang tidak ada langsung sifat kelemahan dan keaiban. Sebab tu Ia Ta'ala. Bila kita sebut tu, otomatik tidak lain dan tidak bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikit lagi. Ia Ta'ala tidak memerlukan sama sekali perkara-perkara selain dari dirinya. Sedangkan setiap perkara memerlukannya. Buat demo. Jadi macam ni, hasil daripada menafi tiada Tuhan yang ada selain daripada Allah,
dan kita isbat Allah Ta'ala saja yang ada, maka di sini akan zahirnya bagaimanakah ciri-ciri Tuhan yang wajib berhak disembah. Apa ciri-cirinya? Mestilah dia mempunyai segala sifat kesempurnaan dan mustahil padanya ada segala sifat kelemahan dan keaiban padanya. Itu dia punya letak khulasah ringkasnya. Baik, daripada situ dengan sebab-sifat kesempurnaan yang ada pada dia, maka dia tidak berhajat kepada yang lain, melainkan dia perlukan dirinya sahaja yang ada wujudnya, zatnya sudah cukup untuk dia segala-galanya. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Itu benda asas yang perbincangan kita. Dan dihiasi pula dengan segala sifat kesempurnaan yang lain bagi zat Allah Ta'ala yang maha kuasa. Boleh faham? Okay. Dan di hujungnya disebut tadi, apa dia? Maka yang lain pula memerlukannya. Faham tak? Perkara yang memerlukannya di sini, perbincangan kita membawa kepada fokus sifat istighna Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat iftiqar. Istighna, terkaya Allah Taala daripada segala apa yang ada. Sifat iftiqar adalah sifat berhajatnya segala makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Kalau untuk mengajak kita di situ duduk, tempat poin dia tu. Baik. Boleh kan? Alhamdulillah. Seronok saya dengar alhamdulillah. Tuhan tolong Allah. Okey, baik. Sambunglah sikit lagi. 34 ni kita baca. Kita tak baca 34 kan? Kita langkau. Kita railah dia sikit. Katanya, kenyataan yang demikian itu, artinya kenyataan dua kalimah ini menghimpunkan semua makna segala sifat tersebut. Ya, semua makna sifat tersebut. Ceritanya segala sifat Allah ada dalam kalimah Allah ada dalam la ilaha illallah. Nanti segala sifat Rasul ada dalam Muhammad Rasulullah. Jangan ke mana-mana minggu depan, insya-Allah kita jumpa lagi dalam rezeki penyembuh pada sihat. Sebenarnya dia punya tempat nak break. Kita habislah sikit lagi. Allah belakang tu sikit lagi nak masuk tajuk lain lah. Tak usah kewangnya. Tak apa, itu tugasan berkongsi. Ada orang ambil. Bukan, maknanya sementara kita nak sampai itu ada orang tolong lah. Oleh itu, la ilaha illallah itu tiada yang disembah. Tiada disembah apa? Dengan sebenarnya. Dengan sebenarnya dalam perkara ini melainkan Allah. Dan yang demikian itu ia melazimkan. Ada macam-macam dah. Kita pergi satu-satu tengok belakang dulu. Tengok belakang dulu. Hak 35 tu dia. Dia kata, maka makna la ilaha illallah itu tiada yang disembah kan? Tu huraian kalimah belakang tu. Ini adalah cabang kepada katanya. Cabang kepada katanya apa? Dan hakikat Tuhan itu ialah yang disembah dengan sebenarnya. Yang hakikat Tuhan tu kalau nak cari apa dia punya sifat-sifat dia. Sebab itulah dalam perbincangan muqaranatul adyan, perbandingan agama, ketika mana saya di tahun 4, tak silap saya tahun 3 dulu. Tahun 1 mengaji agama Yahudi, tahun 3 mengaji agama Nasrani. Boleh kita lakukan satu perbincangan dengan orang-orang yang bukan Muslim daripada agama lain. Berbincang mengenai ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan nak mencari kebenaran, bukan nak menang. Okey, baik. Di sana digariskan adabul hiwar, adab al-munazarah, adab-adab nak bercakap, nak berdialog. Mesti ada seorang pengurusi, dua orang tak boleh tekan. Okey, itu cara dia. Kemudian ketika mana berada di atas tempat yang telah disetujui untuk dibincang, contohlah katakan saya dengan Ustaz Zakir Dr. Pentas lah kan. Okey. Dia mewakili agama lain, saya mewakili agama lain. Kenapa? Apa-apa lah kan. Khususnya Islam dengan agama lain lah. Jadi bila mewakili orang kita macam tu, maka di sana nak bincang masalah ketuhanan ni, kita kena lendeh dulu apa fahaman kat kita ni masing-masing.
Hang tak boleh tak masuk dengan fahaman agama hang, aku tak boleh tak masuk dengan fahaman agama pula. Dah dulu. Letak sebelah dulu. Kita bincang macam ni, apa perkara syarat yang wajib ada pada Allah yang nak disembah. Tak sebut Allah pun tak apa. Apa kriteria sifat yang wajib ada pada satu-satu orang yang kita nak sembah, sesuatu yang nak disembah. Ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Okey, bincang. Mesti ada hak ni. Setuju tak? Betul. Mesti ada hak ni. Setuju tak? Mesti ada ni. Okey. Kau ni kata mesti ada satu. Kau ni kata mesti ada tiga. Contoh. Tiga macam mana? Kalau tiga, yang nombor satu kata aku nak hujan. Nombor dua kata aku nak panas. Nombor tiga kata aku nak lebat. Agak-agak hak mana menang? Semua kalah. Pasal apa? Ketiga-tiganya adalah Tuhan yang sama, standard yang sama. Pasal apa? Hang tak boleh kuasa, power tak ada. Hang kata aku ada power, nak pergi hujan boleh sekat. Elah nak pergi panas boleh sekat. Last sekali habis dah dalam dunia. Tak? Nak cerita bagi ciri-ciri sifat ketuhanan. Dalam Quran sudah ada komplit dia punya dialog, sistem akal tu. Cara logik akal mati itu sudah ada. Cuma tidak disusun dengan cantik untuk berdialog kita dengan orang bukan Islam, kan? Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Lau kana fihima, kalaulah sekiranya fihima pada langit dan bumi itu alihatun, ada banyak Tuhan, ada banyak Tuhan, illallah, selain daripada Allah. Allah Ta'ala tegaskan la fasadata, nescaya lama dah hancur kedua-dua langit dan bumi ni. Sebab tu tidak boleh ada satu, tiga, empat Tuhan lebih daripada satu untuk mentadbir alam ini. Sebab tu perbincangan tu kena ada. Sebab tu bila datang dengan Trinity, dia kata tiga ni satu. Betul lah dah. Satu ni tiga, tiga dah satu kat Singapore lah. Singapore boleh tiga dah satu. Kan? Baik. Tak apa, kita bukan condemn dia dah. Kita cuma sekarang ni kita bincang dari sudut ni pun tengok juga saya cakap ni. Kan? Kalau dah update internet, siapa nak tengok pun tengok lah. Dia nak bincang, okey, ciri-ciri yang sepatutnya ada pada zat Allah, Tuhan yang wajib kita sembah satu-satu. Kalau dengan Yahudi pula, dia boleh buat kata Allah tu dia boleh tangkap main cilikan. Cilikan tu saya tambah lah. Tapi tangkap main tu memang ada dalam akidah Yahudi yang tak sepatutnya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tapi belakang sikit. Allahu Akbar. Okey nah. Dari yang demikian itu ia melazimkan apa? Semestinya. Tengok nombor 36 dia kata apa? Katanya dari itu melazimkan la mustaghniyan. Ini seolah-olah cabang kepada katanya pastinya ia Ta'ala tidak memerlukan perkara selain dari dirinya, sedangkan setiap perkara lain perlu kepada memerlukannya. Nak habaq bagi bahasanya la mustaghniyan, sepatutnya macam ni, la mustaghniyan an kulli ma Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada selain daripadanya. Itu maksudnya Allah Ta'ala. Cuba saya tengok terjemahannya kan. Tiada yang terkaya dari semua yang selain darinya. Belik tak ayat ni? Belik tak? Faham tak? Ayat dia, tiada yang terkaya dari semua yang selain darinya. Tak ada satu benda pada dunia ni kaya selain daripada zat Allah Ta'ala. Dia saja yang kaya dengan zat dia. Hak lain tu semua miskin, fakir belaka. Dan tiada yang berkehendak kepadanya oleh semua benda selainnya melainkan Allah. Ceritanya ni satu benda yang kita Allah Ta'ala ni, semua makhluk semua berhajat kepada dia. Kalau pi berhajat kepada yang lain takkan dapat. Faham tak? Kita tidak akan dapat bergantung kepada lain. Contoh, pada adatnya orang sakit pergi hospital, pergi klinik jumpa doktor lah. Doktor boleh bagi apa? Doktor boleh bagi ubat, tapi doktor tak boleh bagi sembuh. Kena faham tu. Maka ubat sihat adat sebab kan. Tapi maka ubat sembuh itu hak Allah. Yang tu nak bagi beza.
Sebab tu kalau kita faham konsep ni, kita sakit kena minta dengan Allah, ikhtiar cari ubat. Sebab tu jangan sayang nak semayang hajat, jangan sayang nak renung mulut, ya Allah, hinangkanlah sikit kepala aku, ya Allah, sembuhkanlah sikit perut aku, ya Allah. Mintalah berapa kali pun Allah Ta'ala tak kering. Ya Allah, murahkan rezeki aku, ya Allah, lapangkanlah dada aku, ya Allah, tenangkanlah fikiran aku, ya Allah. Minta. Sebab dia tergaya dengan segala-galanya. Kita yang kena minta kat dia. Seandainya kalau kita tidak minta, ada yang ada kat kita ni pun semua main pada dia, kenapa kita sebuang nak minta, tak minta kat dia? Kenapa? Kenapa kita semua tak minta? Aku ada rezeki aku banyak ada. Sebulan gaji aku 10,000 cukup dah, tak payah minta dah. Ada kau macam tu? Siapa ada gitu dia tak tahu. 10,000 sekali mata boleh hilang. Rumah bangla boleh terbakar hang duit. Kan duit dalam bank orang boleh curi akaun. Orang tengah sihat boleh sakit. Tak ada pelik benda tu. Sebab benda semua yang saya sebut ni adalah benda sifat yang sementara ada pada makhluk, bukan hak milik kekal. Siapa ada hak tu teringat tu baguslah teringat. Masa ada lah aku nak derma. Masa ada lah aku nak sedekah. Masa ada tenaga ni lah aku nak makik semayang. Masa ada lah aku nak jalan pergi surau ngaji. Masa ada. Bila tak ada, Allah Maha mengetahui apa keadaan aku. Yang tu yang keluar la haula wala quwwata illa billah. Sampai kita boleh pergi main kelas depan ni pun kita ucap lagi la haula wala quwwata illa billah. Itu tanda tawaduknya kita kepada Allah. Allahu akbar. Dengan izin dia yang kita main, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebab itulah kita jangan duk cakap besar sangat, lebih-lebih sangat. Tengok. Pasal aku bantulah ada bahagia senang. Pasal aku tolonglah ada bahagia kerja. Tidak lupa pakai dana manfaat tak gua. Boleh tolong cakap betul kah? Dia kata hak dia bermain pada Allah. Cuma Allah Ta'ala jadikan sebab nak bagi naikkan kemuliaan. Bila dia cakap begitu jatuh balik tak panggil dah. Selagi dia tidak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Kelaziman, kemestian ini menghimpunkan segala akidah yang berkaitan dengan Tuhan. Baru cerita tentang apa? La ilaha illallah. Dan baru cerita kecil daripada la ilaha illallah. Ada banyak lagi kat bawah tu. InsyaAllah jangan ke mana-mana. Jadi kita minta. Ya, okey, baiklah. Tuan dan puan sekalian. Saya sebenarnya ada cadang tayang video tu. Tak tahu tak. Nak ijazah ke nak tak? Tak apa dah. Melihat kepada perkembangan yang ada di Jabatan Agama Pakistan, saya tidak pernah tengok daripada mana-mana jabatan agama pihak berkuasa agama yang telah boleh buat satu roadshow seluruh Perak, 10 daerah, buat beri kefahaman kepada masyarakat apa itu kalimah tauhid. Jabatan agama buat. Saya rasa kalau ditayangkan kepada tuan-tuan dan balik tengok di rumah sendiri, apakah yang dikatakan tauhid itu banyak boleh menyelamatkan manusia daripada murtad, banyak boleh menyelamatkan umat Islam daripada berkelih pecah belah. Sebab kita dapat maklumat daripada mulut rasmi orang yang dilantik oleh Sultan bercakap orang alim sungguh. Memang tidak ada kepentingan apa-apa melainkan sampaikan ilmu, piau ilmu. Perjalanan video tu 2 jam. Saya bercadang nak ber-CD, nak hadiah ataupun tengoklah orang kata macam mana, tapi dah 2 minggu tak berjaya. Sangkut di bahagian mana saya tak pasti. Yang sangkut tu cumanya kalau ada orang mana-mana nanti tengoklah. Sebab saya takut sangat bila dalam suasana macam ni lah, hampir setiap kali pilihan raya lah, saya sebut hampir setiap kali pilihan raya berlaku orang kata pecah belah di kalangan masyarakat kita, berkata mulut tanpa lidah bertulang dalam keadaan banyak perkara yang dia bercakap dia tak tahu. Satu benda yang seimbang satu je, terlanjur cakap berkenaan dengan hukum hakam boleh jadi murtad. Itu saya takut sekali tu. Bimbang itu je. Pasal apa? Kita tak erti banyak benda. Jadi sebenarnya video yang ada dalam laptop saya tadi saya cuba nak buat sini tak boleh. Tak boleh sebab saiznya besar. 2 gig
Dah cuba 2-3 kali tak boleh, nanti saya akan bincang dengan Samsul. Dan jika sempat, sebab apa? Walaupun orang kata dia jadi orang kata modal untuk kepentingan Islam, bila salah faham jadi masalah. Pada saya, minta maaf nak sebut terus teranglah kan, siapa yang pernah belajar tajuk hudud secara khusus dan dia faham? Ada tak di sini? Ada tak yang belajar tajuk hudud secara khusus dan dia faham? Ada tak? Kalau tak ada, sebab itulah saya akan dan pelarian sebelum pelarian saya bagi. Tak ada sebelum pelarian kita bagi. Saya bukan tujuan untuk pelarian. Tujuan kita nak bagi konsep ilmu dalam keadaan saya takut bercakap. Sama ada orang kempen ke, hak yang mengata bertahan ke, saya tak mau dengar jadi masalah. Sebab bagi saya sebagai orang dakwah, kita cuba nak menyelamatkan keadaan, tak mau berlaku penghinaan terhadap hukum Allah yang benda wajib buat tapi orang tak tahu. Faham tak? Macam mana dalam keadaan perlu buat, dalam keadaan suasana macam ni macam mana? Benda tu sudah divideokan, dirakamkan. InsyaAllah, itulah kata macam mana saya dapat. Nanti saya bincang dengan Samsul kalau esok, lusa. Dan sehari dua ni, saya pun sehari dua ni berkali dengan tilawah pakai negeri di Sabah, sekolah Sabah Sungai Gedong. Jadi guru pengiring pada peserta tilawah. Jika sempat buatlah. Memang saya nak perbanyakkan tapi tak boleh. Tapi kalau siapa ada external pen drive lah, nak masuk, boleh tengok di rumah, tengok di komputer, insya-Allah boleh. Nak buat dalam CD ya tak boleh sebab besar. Kan? Okey, itu satulah. Yang keduanya, pada saya merupakan satu amanah cari orang yang boleh bela agama. Saya tak mau sebut cerita banyak-banyak pasal apa. Nanti dijadikan kelas paksi adalah kelas kampanye politik. Saya tak mau sebut itu. Saya nak sebutnya macam mana kalimah politik dengan agama. Kalau tuan yang perempuan dengar kuliah Ustaz Edi Amin Tauhid kan? Dia ajak tak hukum yang 5? Wajib, sunnah, haram, makruh, harus makruh, haram kan? Setiap gerak langkah kita keluar rumah, masuk rumah, menapak di mana-mana, hampilah ke surau ke, pergi ke dalam ramai ke, buat apa pun, malaikat, raqib dan atid tak pernah berhenti sunyi kerja untuk catat amalan. Saya nak ulang itu supaya tuan-tuan faham. Pasal apa? Bila ada orang mengatakan tidak boleh campur aduk politik dengan agama, sepanjang dia buat kerja politik tak ada pahala rugi untuk orang hidup. Sedangkan malaikat tak pernah rehat catat. Hamba kerja politik kena dengan agama dan layak dapat pahala. Hamba kerja politik tak kena dengan agama, tak ikut kehendak Allah, dapat apa ya? Itu maksud saya. Tak boleh lari. Kalau kata kita pergi ke, contoh kita pergi buat kerja politik kan. Tak apa, memang masing-masing ada paham sendiri tau. Ya. Tak apa, itu saya tak mahu kacau. Yang pentingnya sekarang ni, bila kita gerak tu, cek balik. Aku ni had Allah Ta'ala tak ke Allah Ta'ala larang? Faham tak? Cek sendiri. Untuk Islam ke? Untuk apa? Sebab Nabi bawa Islam. Langkah aku ni, langkah taat ke langkah apa? Kena ambil kira. Kalau lah siapa, sebab ayat yang menafikan tidak boleh campur aduk politik dengan agama ni bahaya. Sebab kita sudah menafikan kerja malaikat, menafikan dosa pahala daripada orang yang buat kerja tu. Tak boleh. Tak boleh. Tolong faham elok. Bahaya kenyataan tu. Jadi dalam suasana macam ni, ingat, aku buat apa pun ada kaitan dengan dosa dan pahala. Dan apa yang paling banyak memudatangkan pahala, orang pilihlah manusia yang boleh membina agama Allah Subhanahu Wa Taala. Walau di mana-mana tempat pun. Biasa tadi no. Okey, saya rasa cukuplah dekat tu. Saya minta maaf dengan apa yang saya cakap pada hari ini. Minggu depan kelas kita cuti. Disebut oleh SU Paksi kita, minggu depan dia bagi cuti bagi tuan-tuan ziarah-ziarah. Minggu depan saya cadangnya minggu depan nak main lagi. Minggu depan nak main lagi, dah diisytiharkan cuti umum Paksi. cuti umum Paksi. Maka saya pun hari ni orang kata laju sikit lah, orang kata dah cuti umum Paksi ni. Guna kebijaksanaan untuk masa depan agama. Elok-elok. Dan insya-Allah bila cuti, kalau Jumaat cuti, Sabtu cuti, Ahad cuti. Cuti. Anak-anak cuti nak balik jom.
Ingat kalimah saya. InsyaAllah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ayat saya mudah-mudah aja. Ambil faham macam mana. Nah, jadi saya rasa cukup sekadar tu pada hari ini. Minta maaf di atas penyampaian yang begitu singkat. Ada waktu lagi 25 minit lagi saya rasa. Allah kata tuan-tuan dan puan sekalian, kita ambil rehat sebab saya dah tugas saya ni. Kalau tidak nak tolong dah ni. Pasal petang kemarin baru dapat telefon. Ngaku dah nak main. Petang kemarin sekolah telefon, ustaz kena tugas di Medan. Pagi ni pukul 9. Saya kata tak apalah, bawa dulu. Nak batai ni tak gamuk lah. Tak gamuk lah. Pasal nak cari ganti bayar kan. Jadi saya minta maaf banyak-banyak, ya. Minta banyak-banyak. Harapan kita minta semoga Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada agama Allah. Kok mana pun yang minta agama Allah tu berada di atas. Okey, kita doa insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'i wa na'udzu billahi min shururihim. Allahumma rudd kaydahum 'ala Muhammad. Allahumma baddil shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabihim. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wa sunna 'alayhim ya rabbal 'alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawathiq Allahumma rabitataha fawathiq Allahumma rabitataha ووثق اللهم مرابطها وأدم ودها وأدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله. Jazakallahu khairan katsiran diucapkan kepada Fadil Ustaz Jalal di atas penyampaian kuliah beliau sebentar tadi. InsyaAllah sebelum kita mengakhiri majlis kita pada pagi ini, saya nak mewawarkan sekali lagi InsyaAllah
minggu hadapan semua kuliah paksi kita Jumaat, Sabtu dan Ahad cuti untuk PRU. Jadi pesanan daripada setiausaha kita, undilah dengan bijak untuk masa depan Islam. Okey, insya-Allah. Untuk minggu ini kita masih ada kuliah insya-Allah. Jadi besok kita ada kuliah di Paksi Bandar Baru bersama dengan Fadil Ustaz Rijaluddin. Dan di Paksi Limun Tebal saya sendiri pada hari Ahad ni insya-Allah. Dan pada petang ini di Masjid Bandar Baru ada kuliah Ustaz Salmi. Ustaz Salmi. Petang ni Ustaz Salmi, besok pagi Ustaz Rijal dan lusa Ustaz Zaki. Baik. Jadi kepada sesiapa yang masih belum ambil baju yang lama yang itu dah bukan stok yang tulis lain. Ya, ada dua orang nama Nur Hayati dengan Mariyati, boleh ambil insya-Allah. Itu saja kita tangguhkan dengan tasbih tabarok dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.